Apa khabar semua? Anda selalu dengar kan, kalau kita nak sambung belajar ni, ada orang cakap yang tak guna sebenarnya sambung belajar ni. Kalau dah ada degree, nanti buat master atau buat PhD, nanti nak bekerja susah. Sebab apa? Sebab kita overqualified untuk pekerjaan tersebut. Jadi orang yang betul-betul nak sambung belajar ni pun dia akan fikir dua kali lah. Betul juga apa yang dia cakap tu. Elok-elok asalnya boleh kerja jadi engineer, nanti buat PhD dah tak boleh kerja jadi engineer. Kena cari kerja lain pula. Dan rupa-rupanya sekarang ni saya perasan, dia bukannya berlaku pada level daripada degree nak buat master atau PhD saja. Sekarang ni kalau ada diploma pun orang tak agak-agak untuk sambung buat degree. Atas sebab yang sama. Sebab diploma tu dah ada kerja yang best dah. Gaji dah 2-3 ribu. Kalau sambung degree, duit gaji pun tak dapat, kerja pun belum garanti. Jadi sebagai seorang pensyarah, saya agak risau jugalah dengan perkembangan situasi yang macam ni. Dan sebagai seorang yang dah sambung pelajaran sampai ke peringkat PhD, jom saya ceritakan kepada anda kenapa sebenarnya orang buat PhD ataupun master ni. Dan satu hint saya nak bagi, dia bukanlah semata-mata kerana wang ringgit. Okey, jom kita tengok. Baik, sebab pertama kenapa orang sambung belajar ni adalah kerana dia mahukan kepakaran dalam sesuatu bidang. Pakar ni maksud saya betul-betul pakar lah. Dia seorang je tahu benda tu, orang lain tak tahu lagi. Effectively, kalau kita sambung belajar di peringkat PhD, masa viva kita, sewaktu kita defend thesis kita tu, kita sebenarnya convincekan pakar dalam bidang tu untuk terima kerja kita. Maksudnya, sewaktu itu, kalau kita lulus, kitalah yang paling pakar dalam bidang itu. Jadi kadang-kadang ada problem yang kita sangat minat lah untuk selesaikan. Contohnya, saya sendiri berminat dengan teknologi engine. Dalam engine sekarang, untuk bagi dia lebih efisien, kita letak turbocharger. Tapi turbocharger ni tak berapa efisien. Kita pula rasa dengan fundamental knowledge yang kita belajar masa degree dulu, kita bolehlah buat something untuk bagi turbine turbocharger tu lebih efisien. Tapi dengan knowledge peringkat degree saja, kita belum sampai level untuk design benda tu lagi. Kalau level degree ni, kita boleh pilihlah buat selection untuk matchkan turbine tu dengan engine yang ada. Tapi untuk ubah geometri turbine tu, untuk tahu dia punya fluid mechanics dekat dalam tu, belum sampai level tu lagi. Kena sambung peringkat PhD. Di peringkat PhD ni barulah kita menggabungkan segala fundamental knowledge yang belajar masa degree dulu, tambah pula masa tu kita buat literature review. Literature review ni maknanya kita study apa yang orang sebelum ni dah buat. Dan kemudian kita melangkah selangkah lagi lebih jauh daripada diorang untuk buktikan apa kita punya hipotesis tu. Jadi bila sampai level ni, satu hari nanti kerja kita tu akan menjadi rujukan orang lain pula, untuk dia pula melangkah satu lagi ke depan untuk test hipotesis dia pula. Jadi dengan cara buat PhD ni, kita sebenarnya mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Ilmu ni sebenarnya sangat banyak yang Tuhan ciptakan. Kita sebagai manusia ni, tugas kita hanya untuk discover saja ilmu tu dan gunakan apa yang kita belajar tu untuk memudahkan kehidupan kita. Jadi masa saya pergi buat PhD tu, enjin yang ada turbocharger ni belum betul-betul popular lagi. Tapi sekarang cuba anda tengok, selepas 10 tahun saya balik ke Malaysia semula, teknologi turbocharger ni dah mula catch up. Enjin pun semakin kecil. Contohnya macam Ativa tu, 1 liter tapi letak turbo. Almira pun macam tu. Maksudnya research turbocharger yang dibuat lebih kurang 10-20 tahun dulu, diguna pakai oleh syarikat-syarikat untuk improve enjin diorang dan menjadikan enjin tu lebih efisien. Bila enjin lebih efisien, kita pun kuranglah bakar minyak. Dan bila kita kurang bakar minyak, maknanya kuranglah pencemaran udara. Bila kurang pencemaran udara, maka quality of life akan meningkat. Anda nampak tak? Kesan buat PhD tu, kesan daripada anda mengembangkan kepakaran anda tu, kesan dia akan berlanjutan dan memberi kesan kepada semua orang dalam dunia ni, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Okey, apa sebab kedua orang sambung belajar ni? Baik, sebab kedua kenapa orang sambung belajar lagi-lagi sampai ke peringkat PhD, iaitu peringkat tertinggi, adalah untuk mendapat apa yang dipanggil sebagai kebebasan intelek. Kebebasan intelek ni maksudnya, bila kita tengok sesuatu fenomena tu, kita ada satu urge ataupun satu insting untuk investigate fenomena tersebut menggunakan kaedah-kaedah sains, dan metod ni memang diajarkan sewaktu buat PhD. Dan kaedah-kaedah sains ni pun memang dia punya fundamental tu adalah berasaskan hukum-hukum yang memang dah dibuktikan sebelum ni.
Tak kiralah hukum dalam bidang fizik ke, dalam bidang kimia ke dan sebagainya. Jadi kalau fundamental kita betul dan kita pun tahu dekat mana nak cari reference ni. Reference ni bukan setakat Wikipedia lah yang kita jumpa biasanya dekat internet tu. Kita pun tak refer kepada AI. AI yang refer kepada kerja-kerja pelajar PhD ni. Kalau buat PhD pun tengok AI, baik tak payah buat PhD. AI itulah yang dapat PhD. Dan rujukan-rujukan ni lah tadi yang saya panggil sebagai literature review. So, kita baca banyak literature review. Sepanjang PhD yang saya buat, mungkin saya dah baca lebih daripada 500 ke 600 paper-paper ataupun artikel orang lain. Yang masuk dalam thesis tu mungkin 200 paper sahajalah. Tapi kita baca lebih banyak lagi daripada tu just untuk cover semua fundamental dan pastikan tak ada kerja yang overlap dan juga segala argument yang orang buat pasal kerja kita tu kita boleh defend. Dan kebebasan intelek macam ni yang membawa kepada pemikiran yang betul lah selepas pelajar tu selesai buat PhD. Jadi sebab tu orang yang ada PhD ni dia biasanya dia tak action lah. Kalau dia action tu mungkin PhD dia PhD scam. Sebab orang yang buat PhD ni dia buat literature review dan dia tahu ada beribu orang lagi lebih pandai daripada dia. Jadi dia tak action pun. Kalau ada PhD holder yang action ni, cuba anda tengok, mesti dia cuba jual barang lah. Rupanya PhD tu pun PhD scam sahaja. Jadi kebebasan intelek macam ni lah yang sangat berguna bila seseorang tu dah lepas buat PhD. Kebebasan intelek ni memang mengikut prinsip-prinsip sains dan dia takkan mudah terpesong lah, tak kira pegangan politik ke, dan susah orang nak tipu dia serta orang tak boleh bayar dia untuk cakap benda-benda yang pelik sebab dia tahu benda tu tak betul. Jadi itu sebab kedua lah kenapa orang sambung belajar. Okey, apa sebab ketiga pula? Baik, sebab ketiga pula kenapa orang sambung pengajian sehingga ke peringkat PhD adalah disebabkan oleh professional network. Bila kita bekerja dalam sesuatu bidang ni, contohnya saya dalam bidang turbocharger turbine, memang saya kenal dengan researcher-researcher lain di seluruh dunia yang buat kerja yang sama. Dan network ni yang akan form apa yang kita panggil sebagai check and balance. Kita pun semak kerja diorang pun semak kerja kita. Supaya kita tak buat kerja yang syok sendirilah. Sebab ada PhD ni tak semestinya kita je yang betul. Sebab PhD ni tujuan dia adalah untuk kita belajar buat research. Kalau seseorang tu ada title doktor, dia seolah-olah macam kita percayalah apa yang dia cakap tu disebabkan dia tahu cara berfikir yang betul untuk sampai ke sesebuah conclusion tu. Dan dia pun tahu kerja-kerja dia telah disemak oleh professional network yang tadi. So dia pun yakinlah dengan kerja yang dia buat. Biasa orang PhD ni yakin je dengan kerja yang dia buat. Orang yang tak ada PhD tu yang argue kerja orang yang buat PhD tu. Jadi last-last dua-dua pun pening. Dan satu lagi kegunaan professional network ni adalah bukannya semua PhD holder ni dia akan bekerja dalam bidang akademik. Ada juga yang akan bekerja di syarikat-syarikat swasta ataupun dalam kerajaan. Dan biasanya orang yang ada PhD holder ni akan diberi tanggungjawab yang lebih besar lah. Dia akan jadi level-level manager lah, level-level CTO. Dan masa tu bergunalah kita ada network-network yang high profile macam ni. Dan bonding pelajar-pelajar PhD ni pun agak tight lah sebenarnya, lagi-lagi pelajar yang pergi ke overseas. Sebab dekat overseas ni kita tak ada keluarga dekat sana kan. Jadi kawan-kawan kita tu lah keluarga kita. Dan kemudian bila buat PhD ni boleh kata kita suffer jugalah. Sebab nak dapatkan ilmu ni bukan satu benda yang mudah. Kadang-kadang benda tu ada depan mata kita tapi kita tak faham. Cubalah baca berbulan-bulan masih tak faham-faham lagi. Kena buka buku itu pula, kena buka buku ini pula, kena tanya orang tu, kena tanya orang ni. Sampailah kita faham. Jadi struggle untuk faham ni pun satu benda yang akan menjadikan kita punya network di sekeliling kita tu sangat rapat lah. Dan memang mudah kalau kita nak bekerjasama dengan diorang pada masa yang akan datang. Okey, itu sebab ketiga. Jadi kalau kita recap balik kenapa orang sambung belajar ni, yang first tadi adalah disebabkan kita nakkan expertise dalam sesuatu bidang. Yang kedua adalah kebebasan intelek. Dan yang ketiga adalah professional network. Apa pula sebab keempat orang sambung master atau PhD ni? Makin rapat dengan sungai ni guys. Rasa macam nak terjun pun ada. Baik, sebab keempat kenapa orang sambung master atau PhD ni bagi saya adalah untuk personal satisfaction. Alasan ni sebenarnya agak menyakitkan hati sikit lah kalau kita nak explain dekat orang. Kenapa kau buat PhD?
saja-saja je sebab aku suka. Tapi sebenarnya PhD ni 3 hingga 4 tahun guys. Kalau kita tak suka buat, memang tak habis punya. Jadi kita sendiri mesti sukalah buat benda tu. Kita mesti suka supervisor kita, kita mesti suka dengan topik kita. Lab tu pun kita mesti suka. Kalau tak suka, memang susah nak selesai kita punya PhD. Dan sebenarnya benda yang kita suka buat ni lah yang memberikan kita personal growth yang banyak. Sebab walaupun kita rasa stagnan, sebab kita tengok kawan-kawan kita dah bekerja, gaji pun dah besar, and then naik pangkat lagi, beli rumah, beli kereta, kita masih lagi buat PhD mengharapkan duit scholarship. Tapi benda ni berbaloi sebab dalam hati kita rasa seronok. Sebab ada juga orang yang buat PhD sampai 6 tahun, 7 tahun masih berjaya habiskan juga. Sebabnya dia buat secara part time, tapi dia punya passion untuk menyiapkan research dia tu masih tinggi dan berkobar-kobar. Jadi orang yang buat PhD secara part time ni, kemudian ada juga rakan saya semasa dia overseas dulu, jual rumah, jual kereta sebab duit scholarship dah habis, tapi study belum habis, dia nak habiskan juga. So dia sanggup jual harta benda dia dekat Malaysia sebab nak afford tuition fee dekat sana. Jadi apa benda tu guys? Kalau bukan sebab dia suka buat benda tu. Of course lah, 10 tahun selepas dia dah balik dari buat PhD tu, sekarang memang dah bekerja pangkat tinggi lah dan dapat recover balik segala benda yang dia pernah jual dulu untuk habiskan PhD dia. Baik, jadi satu faktor yang penting, faktor keempat ni, iaitu personal growth ataupun personal satisfaction. Baik, kalau anda follow video ni, setakat ni kan, kita masih tak sebut lagi pasal duit lah. Sebab tadi orang yang tak nak sambung belajar ni, dia menakut-nakutkan orang yang nak sambung belajar. Dia cakap nanti kita overqualified. Bila overqualified, tak boleh kerja. Bila tak boleh kerja, tak dapat buat duit lah. So, point macam ni ada counter tak untuk orang yang nak sambung belajar ni? Okey, jom kita tengok sebab kelima kenapa orang sambung belajar. Okey, sebab kelima kenapa orang sambung belajar, of course disebabkan oleh career opportunity. Of course, argument yang kata kita overqualified untuk certain pekerjaan tu memang betul. In fact, sebenarnya bila kita dah selesai buat PhD kita, kita pun tak nak dah kerja macam tu. Sebab apa? Sebab mestilah kita tak puas sebab kita tak dapat applykan knowledge yang kita belajar semasa buat PhD tu ke alam pekerjaan. Sebab tu kalau anda tengok PhD holders ni banyak berkumpul dekat universiti. Sebab orang yang betul-betul pakar ni memang diperlukan dekat universiti sebab kita nak dia produce kepakaran untuk next generation. Jadi negara kita tak akan ketandusan kepakaran. Sebab itulah universiti memang memerlukan PhD holder. Sebab nak ajar budak-budak undergraduate untuk dapat degree ni bukanlah satu benda yang mudah. Kalau kita level degree, nak ajar budak degree memang tak lepas. Sebab nak ajar budak degree ni memerlukan kita faham satu level lagi kedalaman dalam topik-topik yang kita ajarkan tu. Lagipun budak-budak sekarang ni, soalan dia memang agak kritikal lah. Jadi kalau kita sebagai pensyarah ni tak excellent, memang kantoi lah dengan soalan-soalan diorang. Itu kalau menjadi pensyarah. Ada juga PhD holder yang memang passion dia bukan untuk mengajar orang. Memang dia nak bekerja dalam bidang yang dia buat research tersebut. Jadi tak ada masalah. Memang banyak je research center di Malaysia ni yang memerlukan PhD holder untuk bantu diorang punya research. Memang tempat tu limited. Tapi bilangan PhD holder pun agak limited juga dekat Malaysia ni. Dia punya pool orang yang ada PhD ni taklah sebanyak pool orang yang ada degree. Dan of course, bila dapat pekerjaan di jawatan-jawatan yang macam ni, dikira pangkat yang agak tinggi lah. Jadi kalau gaji sekitar 7 sampai 10 ribu tu gaji permulaan, bolehlah dianggap sebagai gaji yang biasa untuk PhD holder. Cuma anda kenalah cari company yang appreciate knowledge anda dalam bidang tersebut. Kalau kita minta kerja yang tak perlukan kepakaran kita dalam bidang PhD tu, maka dari segi value kita kepada company tu tidaklah terlalu valuable. Sebab tu gajinya tak banyak. Satu lagi option orang yang ada PhD ni adalah bergerak secara bersendirian, iaitu buka company dan menjadi konsultan kepada company-company lain. Sebab most likely orang yang ada PhD ni, lagi-lagi dekat top universities ni, dia susah dah nak bekerja dengan orang. Orang pun tak appreciate ilmu yang dia ada. Sebab itulah dulu pernah ada isu. Seorang business owner ni kata tak guna upah orang yang ada master PhD ni. Upah orang ada diploma lagi bagus. Sebab apa? Sebab orang yang ada master PhD ni akan lawan cakap dia. Sebab dia dah belajar lebih banyak dan mungkin dia tahu something. Cuma dia bukanlah owner kepada bisnes tu. Business owner ni ikut jenis bisnes tu. Kadang-kadang dia hanya nakkan orang yang dengar cakap dan buat tugas yang sangat repetitif. Tak kira lah efisien ataupun tidak. Janji kerja tu siap. Kalau orang tu ada
master, ada PhD, mana dia boleh tahan buat kerja tu. Dia akan cepat jemu sebab dia pernah buat kerja yang jauh lebih susah daripada tu lagi. Jadi ada mismatch lah dekat situ. So banyak yang buat master, buat PhD ni last kali bekerja sendiri sahaja. Dan kebaikannya mereka ni pula akan mencipta pekerjaan untuk orang lain. Jadi instead of dia bekerja dengan orang, dia pula yang mencipta pekerjaan untuk orang lain. Jadi net benefit tu lebih baguslah kepada negara kita. Jadi selepas mendengar 5 sebab kenapa orang sambung belajar ni, anda rasalah masih berbaloi ataupun tidak sebenarnya sambung belajar ni? Oi Mengkarung, cuba komen pendapat anda di bawah, dan kalau video ni bermanfaat untuk anda dan anda nakkan lagi productivity tips yang macam ni, saya jemput anda subscribe dan jemput tonton juga banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.